Okey, hai semua. Okey, seperti yang dijanjikan, ini adalah slide ataupun video untuk subjek database topik 6, normalization. Okey, sengaja saya masuk bab 6 dulu sebab bab 6 ni dia berkait rapat dengan bab 3 iaitu ERD. Jadi saya merasakan sementara kita masih lagi fresh kita punya memori ni terhadap ERD, jadi kita terus ke subjek ataupun topik ni, normalization. Okey, nanti selepas ni kita akan kembali ke topik 4 dan 5. Okey, jadi bab 6 adalah berkaitan dengan normalization. Anda boleh rujuk kepada summary chapter 4 hingga 6 yang telah dibekalkan sebelum ni. Okey, kita tengok apa yang topik penting dalam ni. Okey, ada 3 iaitu kita akan berkenalan dengan relational scheme, anomaly dan juga normalization. Okey, first kita kena tahu apakah itu relational scheme. Okey, relational scheme. Okay, dalam bahasa Melayu juga dikenali sebagai skema hubungan. Okay, kadang-kadang dalam soalan exam dia ada dua bahasa, betul? Dia ada relational scheme dan juga dalam bahasa Melayu dinamakan sebagai skema hubungan. So, apakah tujuan dia? Tujuan dia adalah menukarkan entiti daripada ERD kepada bentuk teks. Okay, sebelum ni kita dah familiar dengan ERD, betul? Kita dah buat ada peta, ada attribute, okay, dan ada relation dan sebagainya. Jadi dalam relational scheme, kita akan tukarkan dia kepada bentuk teks. Okay, kenapa? Okay, satu saja reason dia adalah dapat menjimatkan ruangan. So, instead of awak gunakan satu helai untuk lukis ERD, tetapi dengan menggunakan relational scheme, anda hanya menggunakan beberapa baris sahaja. Sangat menjimatkan. Okay, format dia adalah seperti berikut. Okay, kita akan tulis dalam bentuk nama entiti, diikuti dengan primary key, dan atribut-atribut yang seterusnya. Okey, atau sekiranya dia ada foreign key ataupun kekunci asing yang terlibat, format dia adalah seperti berikut. Okey, nama entiti, primary key, foreign key 1, foreign key 2 dan atribut-atribut yang lain. Okey, perhatikan primary key kita gariskan dengan garis yang solid, manakala foreign key kita gariskan dengan garis putus-putus. Okey. Nak tahu lebih lanjut tentang primary key dengan foreign key, boleh rujuk bab 3, iaitu bab ERD. Okey, kita tengok contoh. Familiar tak dengan gambar ni? Okey, gambar ni ada dalam bab 3, okey. So, ini adalah ERD, iaitu Entity Relationship Diagram yang menghubungkan publisher, book dengan author. Okey. Publisher ni adalah penerbit, book adalah buku dan author adalah pengarang. Okey, macam mana daripada gambar ni saya nak tukarkan menjadi relational scheme? Okey, so kita lihat. Perhatikan kotak merah tu. Itu adalah satu entiti yang mana entiti ni dikelilingi oleh attribute dan ada garis untuk primary key. So, simple saja. Just tuliskan saja nama entiti diikuti dengan atribut seperti berikut. Okey. Mudah kan? Sangat senang. Okey. Kemudian seterusnya kita tengok author. Author dia ada dua atribut. Jadi dengan menggunakan teknik yang sama, jawapan dia adalah seperti berikut. Okey. Macam mana dengan buku? Okey, buku nampak macam banyak kan? Dan ada juga garis putus-putus, betul? Untuk publisher code. So, sama sahaja. Kita menggunakan format yang tadi, kita akan dapat seperti berikut. Dan last kali, okey, perhatikan ada selit sikit dekat relation. Okey, yang kotak oranye tu. Okey, dekat relation written by, dia ada dua attribute, iaitu author number dan book code. Okey, yang publishers yang atas tu, yang segi yang menghubungkan antara publisher dengan books, itu kita tak perlu risau sebab dia tak ada attribute. Tetapi untuk written by, dia ada attribute. Jadi kita kena consider dia sebagai relational scheme. Okey, dari mana datangnya author number dengan book code ni dekat written by ni? Okey, perhatikan. Author number dia berasal daripada author. So, kita boleh tahu author number di written by dia adalah kekunci asing. Habis mana originalnya? Author number ni originalnya daripada author. Okey, dekat author tu dia adalah primary key. Jadi bila saya keluarkan daripada author, dia akan menjadi foreign
key. Okey, macam mana dengan book code? Okey, book code pun berasal daripada buku. Okey, konsep yang sama. Okey, jadi memandangkan are written by tu ada dua sahaja attribute, maka saya akan buat seperti berikut. Okey, book authors. Okey, perhatikan are written by saya tukarkan menjadi book authors. Mana datang books dengan authors? Okey, dia adalah di antara entiti book dengan author. Jadi saya ambil kedua-dua nama tu dan saya gabungkan menjadi satu entiti baru. Dan apa yang diwakili oleh book authors, dia cuma ada dua sahaja attribute, iaitu author number dan author, book code. Dan perhatikan dua-dua bergaris putus-putus sebabnya dia adalah kekunci asing. Okey, macam mana? Jelas? Itu sahaja. Itu sahaja untuk relational scheme yang mana kita cuma tukarkan gambar menjadi tulisan. Okey, kalau dah faham, okey, cubalah buat latihan berikut. Tukarkan ERD berikut menjadi skema hubungan. Okey, anda boleh pause video ni dan cuba buat relational scheme untuk ERD ni. Okey, macam mana? Dah siap? Okey. Kalau dah siap, okey, jawapan anda adalah sepatutnya seperti berikut. Okey, yang pertama adalah customer SSN name dengan telefon. Okey, dia bergaris ya untuk primary key. Okey, CD kita ada title, type dan year. Okey. Okey, kenapa title bergaris primary key? Sebab apa? Dalam gambar tu sendiri dia dah orang kata dia dah declare sebagai primary key. So kita ikut saja. Sedangkan kita tahu title dia bukannya primary key kalau dalam real life sebab banyak CD yang boleh ada nama yang sama. Tetapi dalam gambar sebelum tu tadi, okey, dia dah bagi tahu yang title adalah primary key. Jadi kita ikut sahaja. Okey, bagaimana dengan jawapan yang lain? Okey, producer, name dan address. Kemudian kita ada supplier, name dan address juga. Dan customer CD dan diwakili oleh date dengan period. Okey, customer CD ni adalah gabungan antara entiti customer dengan entiti CD. Okey. So macam mana? Alright, senang saja kan? Okey, tahniah. Okey, so kita akan tengok subtopik yang kedua, anomaly. Okey, anomaly adalah ini dia. Error. Okey, dia adalah ralat ataupun error yang disebabkan oleh user nak update table. Okay, errors that may result when a user attempts to update a table. Okay, jenis-jenis error ni dia ada 3. Okay. Error semasa kita modify ataupun update, error semasa kita insert data dan error semasa kita delete data. Okay. So macam mana? Macam mana dengan apa beza 3-3 error ni? Kita tengok yang pertama, modification anomalies. Okay, lihat jadual berikut. Okay, kita ada satu jadual, student ID, student name, address, course code dan juga course name. Okay. Apa yang berlaku jika kita ingin tukarkan computer power 200 kepada computer power 500? Okay, sebenarnya nama ni bertukar. Okay. Dalam tu ada dua orang, Amjadi dan juga Aidil Akmal. Dia ambil computer power 200, tetapi disebabkan oleh perubahan nama, kita kena tukarkan nama tu menjadi computer power 500. So, apa yang boleh berlaku? Apa yang kita boleh buat? Okay, cara manual, kita boleh tukarkan je angka 200 menjadi 500. Okay, dekat kotak hitam tu kita boleh tukar je direct. Okay, bagaimana kalau ada 300 pelajar? Ni kalau 2 pelajar senang je, tukar je 500-500. Tapi kalau ada 300 pelajar, macam mana kita nak tukar? Tu yang kata, tu tak tahu tu. Okey, sanggupkah anda tukar semua 300 orang tu daripada 200 menjadi 500? Akan ambil masa kita kan? Okey. Jadi tak perlu nak buat cara manual. Kita ada cara yang tersendiri. Okey, tak apa. Kita simpan dulu. Okey, seterusnya adalah insert anomalies. Okey, perhatikan jadual yang sama. Okey, tetapi kali ni saya nak tambah satu kos baru.
Sekarang ni tempat ni dia dah approve untuk buka satu program baru, iaitu Diploma in IT. Okey. Jadi saya nak tambah kos baru ni ke dalam kita punya jadual. Tetapi apa yang berlaku? Okey, perhatikan kotak hitam tu ya. Okey, kita tak boleh nak tambah. Sebab apa? Akan menyebabkan student ID menjadi null. Okey, kita lihat dalam jadual tu student ID, student name dan address akan menjadi null. Null ni maksudnya tiada data. Okey. Dan kita tahu student ID adalah primary key. Dan primary key tidak boleh null. So ini adalah masalah untuk insert data. Okey. Seterusnya, delete anomalies. Okey, apa yang berlaku jika kita ingin delete maklumat Aidil? Okey, Aidil Akmal ni dia ambil computer graphic and design. Okey, lepas tu dia nak resign ataupun dia nak withdraw. Okey, dia nak berhenti. Jadi saya kena padamkan maklumat dia daripada senarai ataupun database. So apa yang berlaku? Okey, ini akan menyebabkan maklumat kos tu terdelete sekali. Sebab apa? Saya padamkan satu baris tu. Okay, jadi S0159 Aidil Akmal, Taman Melawati, DIPCGR dan Diploma in Computer Graphic and Design akan terdelete sekali. Dah, problem dia adalah apa jadi sekiranya dia seorang je ambil kos tu. Dalam ramai-ramai orang dia seorang ambil Computer Graphic and Design. So bila saya deletekan benda ni, dia akan menyebabkan maklumat kos tu terdelete sekali. Sedangkan saya tak nak delete kos, saya cuma nak delete pelajar. So ini adalah masalah yang ketiga, iaitu delete anomaly. Okey, jelas? Okey, apakah penyelesaiannya? Kita ada 3 masalah tadi. Modification anomalies, insert anomalies dan juga delete anomalies. So apakah penyelesaiannya? Okey. Ini akan menyebabkan kita kembali ke topik asal kita, iaitu normalization. Okey, dan kita akan masuk subtopik yang ketiga, iaitu normalization. Okey, kalau anda rasakan perlu take 5, okey, boleh take 5. Lepas tu resume video ni semula. Okey. Okey, untuk normalization, okey, definisi dia adalah kan bla 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 bla. Okey, ni adalah definisi dalam buku teks ataupun saya punya nota tu. Okey. Cuma macam saya selalu bagi tahu, saya tak harapkan awak hafal setiap perkataan. Okey, jadi saya ada come out dengan perkataan lain yang mudah, iaitu tu dia, atau dengan kata lain nak memudahkan table. Okey, itu saja dia punya definisi. Dan purpose dia adalah, okey, tujuannya adalah untuk eliminate redundant data. Maksudnya kita nak hapuskan data-data yang berulang. Kita tak nak tulis banyak kali. Okey. Dan to ensure the correctness in data dependencies. Ini maksudnya kebergantungan data tu adalah betul. Kita kena identify setiap atribut tu milik entiti yang tersendiri. Dia tak boleh campur-campur. Okay. Tak apa, kita tengok kita punya contoh supaya kita lebih jelas. Okay. Alright, ini adalah step-step yang ada dalam normalization. Okay. Original adalah dalam bentuk unnormalized form. Okay, selalunya okey, kejap lagi saya beritahu. Okey, selepas unnormalized form, kita ada first normal form ataupun lebih dikenali dengan sama 1NF. Okey, ini adalah bertujuan untuk remove repeating group. Kemudian kita ada second normal form dan juga third normal form. Okey, so secara mudahnya, apakah yang dimasukkan dengan unnormalized form? Ini dia. Okey, ini adalah soalannya. Selalunya soalan yang diberi dalam exam atau latihan itu dah bentuk dalam unnormalized form atau UNF. So awak kena normalkan jadual ataupun table tersebut. Okey. So bila dalam bentuk first normal form, okey, kita kena pastikan jadual tidak berkongsi laju atau baris. Okay, dia tak boleh merge. Kalau dalam Excel kita belajar dalam PC competency, kita boleh merge cell, betul? Okay, tetapi dalam normalization, merge cell tidak dibenarkan. Jadi setiap baris mesti ada item dia tersendiri. Dia tak boleh berkongsi. Okay. Seterusnya adalah second normal form. Second normal form adalah kita pastikan atribut diasingkan mengikut entitinya tersendiri. Okay. Dan last kali adalah third normal form, iaitu kita akan pastikan supaya tiada data yang berulang. Okay, so nampak macam pening kepala kan? Okey, tak apa. Kita tengok dengan
contoh. Okey. Contohnya saya ada satu invoice. Okey, jadual saya ni bernama invoice dan saya dikehendaki untuk normalkan jadual berikut sehingga bentuk 3NF. Okey. Dalam invoice ni, kita ada customer number, customer name, address, item code, item description, quantity, price, supplier dan supplier address. Okey. Dan saya ada 3 customer iaitu Siegfried daripada Germany, Lilong daripada China dan Xiongmia daripada Korea. Dan setiap orang ni dia membelilah barang-barang yang tersendiri. Okey. Contohnya Siegfried dia membeli keyboard, CPU dan mouse. Okey, dia beli keyboard sebanyak 20, CPU sebanyak 10 dan mouse sebanyak 2. Okey, Lilong membeli hard disk sebanyak 10 unit, keyboard 10 unit dan speaker 5 unit. Manakala Xiongmia dia membeli mouse 4 unit, CPU 2 unit dan VGA card sebanyak 2 unit. Dan diikuti dengan maklumat-maklumat seperti harga dan juga supplier. Okey, so ini adalah soalannya. Dan secara automatik ini adalah bentuk unnormalized form. Okey, UNF. Okey. So awak tak perlu buat apa-apa untuk UNF. Itu adalah soalannya. Okey, jom perhatikan. Customer number, customer name dan address, sel dia bergabung betul? Ada 3, dia beli 3 barang tetapi nama dia sekali sahaja. Okey. So kita akan buat first normal form dahulu. Okay, first normal form adalah kita pastikan tak ada perkongsian sel ataupun tiada perkongsian baris. Secara logiknya adalah seperti berikut. Okay, so ini adalah bentuk unnormalized form ya. Dan ini adalah first normal form. Okay, pastikan jadual tidak berkongsi laju atau baris. Okay, perhatikan. Okay, Siegfried daripada Germany, kalau tadi cuma sekali, kali ni saya jadikan dia 3 kali. Sebab apa? Sebab dia beli 3 barang. Sama seperti Lilong dan juga Xiongmia. Saya jadikan dia semua satu baris, satu item. Okay, supaya nampak, kita nampak jadual ni jadual yang first normal form. So, itu saja untuk first normal form. Dah siap. Sangat senang betul? Sangat senang. Sebelah tangan je jawab. Okey, kita teruskan dengan second normal form. Okey. Second normal form, okey, ini adalah jadual yang first normal form tadi. Okey, kita akan pastikan attribute diasingkan mengikut entity-nya. Okey, sebab kalau kita tengok dalam invoice ni, dia bercampur. Ada customer punya detail, ada item punya detail dan ada supplier punya detail. Okey. So, dia bercampur. Jadi, saya nak mudahkan table ni, saya nak asingkan jadual ni supaya kita mudah dan kita tak perlu nak update. Okey. Okey, kita teruskan dengan step yang pertama ataupun kita pecahkan dia menjadi 2 table. Sebab apa saya nampak dengan jelas dekat sini. Saya boleh pecahkan menjadi customer, okey, yang kotak merah tu, dan juga item, kotak kuning. Okay. Secara kasarnya saya boleh pecahkan menjadi 2 table berikut. Okey, jom saya pecahkanlah menjadi 2. Asingkan dia. Okey, dan saya bagi nama baru iaitu table customer dan table item. Okey. Seterusnya, perhatikan. Okey, dekat table item masih ada masalah. Okey, kita lihat di kotak hijau. Okey, kotak hijau tu kenapa dengan kotak hijau? Okey, ini dia. Quantity bukan milik mutlak item. Okey, tetapi dia melibatkan customer dan item. Okey, contohnya customer A membeli item B sebanyak 20 unit. Okey, tadi saya dah beritahu. Okey, Siegfried tadi dia membeli keyboard sebanyak 20 unit. Jadi, saya tak boleh masukkan quantity ke dalam item. Sebab apa? Sebab quantity ni dia melibatkan customer. Okey, sebab Lilong dia beli barang lain, quantity pun lain. Jadi tak boleh nak sekalikan dalam item. Jadi apa yang saya perlu buat? Okey, saya asingkan. Okey. Saya asingkan quantity. Okey, perhatikan quantity yang kotak hijau tu. Okey, saya keluarkan daripada item. Okey, so bila awak lihat table item dekat bawah tu dah tak ada dah quantity. Dia akan ada item code, item description,
price, supplier dan supplier address. Table customer tak berubah. Okay, kita tak usik dia. So, mana saya nak letak quantity ni? Okay, quantity ni saya keluarkan dan saya masukkan ke dalam table yang original tadi. Ingat lagi? Table invoice yang UNF tadi tu. Okay, di situ saya akan letakkan maklumat seperti customer number. Okay, sebab apa saya ambil daripada table customer. Kemudian item, saya ambil item code sahaja dan juga quantity. Okay, sekarang ni kalau saya nak tahu siapa A10 tu. Okay, A100 tu, saya akan rujuk kepada table customer. Dan kalau saya nak tahu apa yang dia beli, KB100 tu apa, saya akan rujuk ke table item. So dekat sini, di table invoice, saya boleh assume okay, A100 iaitu Siegfried, dia membeli KB100 iaitu keyboard sebanyak 20 unit. Okay, dan seterusnya. Okay, so ini adalah second normal form. Tetapi jangan berhenti sampai sini. Sebab apa? Ingat lagi, kita nak tujuan asal normalization, kita nak mengelakkan data berulang tu. Okay, so perhatikan. Siegfried ada 3 di situ, di table customer. Jadi saya boleh potong yang 2 lagi. Sebab apa? Dia maklumat tu semua sama. A100, Siegfried, Germany semua sama. Jadi saya potong 2 lagi tu, saya tinggalkan 1. Sama seperti Lilong. Okay, Lilong pun sama, saya tinggalkan 1. Dan juga Xiong Mia. Saya potong 2, tinggal 1. Okay, macam mana dengan table invoice? Okay, kalau kita tengok table invoice tu jangan usik. Kalau asalnya ada 9 item, maka table invoice di sini pun mesti ada 9 baris. Kita tak boleh nak kurangkan. Okay, lihat table item. Ada tak yang masih lagi berulang? Okay, saya nampak ada. Iaitu keyboard. Keyboard yang pertama dengan keyboard yang garis merah tu. Itu adalah sama. Okay, item code sama, item description sama, price sama, supplier pun sama. Jadi saya boleh potong 1. Okay, mouse pun sama. Okay, saya boleh potong 1. Dan CPU pun sama. Saya boleh potong 1. Jadi ini adalah ringkasan yang saya boleh buat. Okay. Dan jawapan akhir untuk second normal form adalah seperti berikut. Okay, itu sahaja. Okay. Jadi saya dah dapat pecahkan table daripada 1 tadi menjadi 3 table. Okay, table invoice, table customer dan table item. Dan table customer saya ada 3 data. Table item saya ada 6 data. Dan table invoice masih kekal dengan 9 data. So, ini adalah jawapan untuk second normal form. Okay, macam mana? Boleh? Okay, kalau tak boleh, boleh ulang balik video ni. Ataupun boleh tanya di ruangan komen. Okay. Untuk pelajar e-secretary, sekiranya anda boleh buat sehingga second normal form, maka saya dah cukup happy dah. Saya cukup bangga dah. Okay. Tetapi untuk pelajar e-business dan IT, ni masih belum cukup. Okay. Kita ada third normal form. Okay. So, kita teruskan dengan third normal form. Okay. Third normal form, kita pastikan atribut diasingkan menggunakan entiti dan tiada data berulang. Basically, dia sama macam yang second normal form. Tetapi kali ni seolah-olah kita double check. Kita double check untuk setiap table agar tiada lagi data yang berulang. Okay. Saya dah combine 3 table tadi. Table invoice, table customer dan table item di sini. Okay. Dan perhatikan di bawah tu, table invoice dan table customer tiada masalah. Okay. Lihat table item. Okay. Apa yang berlaku di table item? Okay. Table item, kalau kita lihat apa yang ada di situ, item code, item description, price, supplier dan supplier address. Okay. Apa yang masalah dia? Okay. Apa jadi sekiranya supplier berpindah ke negara lain? Katakan XYZ Enterprise ni dia berpindah ke Hong Kong, contoh. Okay. So masalahnya adalah saya kena tulis banyak kali kan. XYZ Enterprise Japan tukar Hong Kong, Japan tukar Hong Kong sampailah 5 kali. So itu tak bukan normalization namanya. Okay, jadi kita perlukan third normal form. Okay, kita masih boleh pecahkan lagi table item ni. Okay. Memandangkan table invoice dan table customer tiada memberi kesan, kita abaikan dulu buat sementara. Sebab apa saya katakan tadi, dia dah okey, dah settle. Jangan kacau dia, biarkan dia di situ. Okey, kita fokus kepada table item. Okey, table item, okey ni saya dah besarkan, kita ada seperti tadi ni.
Okey. Item dan supplier ni saya lihat kita boleh pecahkan. Okey, menjadi dua table, betul? Iaitu item code, item description, price dan supplier dan juga supplier itu sendiri. Okey, kenapa item code untuk table item dia kena ada supplier? Sebab saya kena tahu item ni daripada mana. Jadi sebab tu supplier ni masuk dalam item punya table. Okey. Kita pecahkan dulu, tak apa. Mungkin tak nampak dekat sini. Kalau saya pecahkan atau saya asingkan, dia akan jadi seperti ini. Okey. Seolah-olah kalau saya tutup table supplier, saya lihat table item saja. Okey, saya tahu keyboard ni datang daripada mana. Okey. Sebab tu supplier ni diperlukan dalam table item. Okey. Manakala table supplier dia cuma ada dua saja info, iaitu supplier dan supplier address. Okey, ingat lagi, remember lagi foreign key. Okey, dalam table supplier, supplier ni adalah primary key. Tetapi bila dia masuk dalam item, dia akan menjadi foreign key. Okey, supplier akan menjadi foreign key. So bila saya dah pecahkan kepada dua, okey, anda boleh lihat ni table supplier ni, saya boleh hapuskan maklumat yang berulang. Okey, XYZ Enterprise daripada Japan ada banyak kali berulang tu. Saya boleh simplifykan menjadi ini sahaja. Okey, table supplier ada dua maklumat sahaja. Manakala table item jangan usik. Sebab maklumat tu semua lain-lain. Okey, faham So, selesai dah untuk third normal form. Okey. So, siap dah ni. Okey, jadi bila saya panggil balik table-table yang sebelum tu, kita ada table invoice yang original, kemudian kita ada table customer, table item dan table supplier. So ini adalah jawapan untuk third normal form. Okey, untuk IT dan e-business, so ini adalah jawapan akhir awak. Okey, untuk e-secretary pun betul. Ini adalah jawapan akhir awak. Tetapi memandangkan orang kata ini dah kira advance, awak boleh buat yang second normal form pun dah okey. Okay, so siaplah untuk normalization. Okey, ingat lagi tak relational scheme tadi? Okey, so dalam bentuk skema hubungan, okey, saya ulang balik dekat sini. Okey, perhatikan table-table berikut. Okey, macam mana saya nak jadikan dia sebagai skema hubungan? Kita cuma ambil dia punya title saja, yang color kelabu tu saja untuk setiap table. Okey, kita tahu table ni adalah entity dan dia punya tajuk-tajuk lajur tu adalah attribute. So saya akan dapat seperti berikut. Okey, invoice akan menjadi customer name, customer number dan item code. Oh, lupa. Ada tambahan satu lagi iaitu quantity di sebelah dia. Saya tertinggal. Okey, tambahkan sedikit quantity customer number, item code dan quantity. Okey, lepas tu customer saya ada customer name dan address. Okey. Kenapa pula address ni? Address ni sebenarnya bukannya foreign key. Salah. Okay, customer number, customer name, address saja. Customer number, primary key. Okay, item. Item code, item description, price dan supplier. Okay, tu dia. Garis untuk address tu, titik-titik tu sebenarnya adalah untuk supplier. Okay, untuk supplier. Sebab supplier tu adalah foreign key. Okay, tolong betulkan. Dan last kali supplier dia cuma ada dua sahaja, iaitu supplier dan supplier address. So, ini adalah normalization. Okay. So, untuk recap balik, untuk rumusannya, bab 6 ni adalah awak kena faham apa itu skema hubungan. Okay. Kemudian awak kena tahu apakah anomaly. Dan yang penting adalah normalization itu sendiri. Okay. Right. So, sebelum kita akhiri video ni, cuba buat latihan ni. Okay. Saya ada satu table, nama dia result. Okay. Dan anda dikehendaki normalizekan sehingga ke bentuk 3NF. Okay, konsep dia sama macam table invoice tadi. Sangat-sangat sama. Cuma saya tukar dia punya detail sahaja. Okay. Dekat table result ni kita ada student ID, student name, subject name, subject code, hours. Hours ni credit hour lah. Credit hour. Dan grade. Kemudian kita ada address. Address ni adalah address untuk student lah. Kan? Student ni daripada mana? Kemudian kita ada maklumat kos, student ni ambil kos apa, dan kita ada koordinator iaitu siapa yang jaga kos-kos tu.
Okey, contohnya Diploma in IT dijaga oleh Robert Levine. Okey, Graphic Design dijaga oleh Craig Engel. Okey, dan Multimedia dijaga oleh Randy Curry. Okey, so anda boleh buat. Okey, dan feel free to snap dan share di ruangan komen. Nanti kita akan bincangkan apakah jawapan yang benar. Okey, jangan takut kalau kita buat salah sebab ini adalah proses pembelajaran. Okey. Biar buat salah sekarang tapi jangan buat salah di final exam. Okey, ini normalization ni sebenarnya adalah topik yang sangat popular di final exam. Dia keluar di bahagian B dan juga di bahagian C. Okey. So habis dah bab 6. Okey, normalization. Okey, kalau tak faham anda boleh ulang video ni ataupun anda boleh cari video-video lain di YouTube. Banyak sangat video berkaitan dengan normalization. Okey. So, enjoy. Selamat bahagia. Okay. Kita jumpa lain kali. Bye.